Kisah sebuah kebun. Sistem ekonomi kita makin merosot dan rotak. Saya ingin mengkritik sistem ekonomi kapitalisme dan sistemnya yang mana dikaitkan dengan sistem perlisenan. Bukankah hak untuk berada dalam kedudukan bebas untuk berniaga adalah hak asasi? Seorang lelaki membeli sebidang tanah di padang pasir. Kita akan panggil dia sebagai A atau Akbar. Akbar kemudian meluangkan segala masanya dan tenaganya menyuburkan tanah lebih 30 tahun. Dia menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan modal. Anak-anak Akbar dan isterinya membantunya mengusahakan, menyuburkan dan memelihara tanah tersebut. Akbar mengubah tanah menjadi dusun. Tanahnya berkembang dengan pelbagai jenis hasil, buah-buahan, ubi dan sayur-sayuran. Apabila pokok-pokok penuh dengan buah-buahan, Akbar menuai hasilnya. Dia memasukkannya ke dalam kenderaan untuk menjualnya di pasar. Di luar kebunnya, Akbar melihat seorang lelaki lain. B, kita akan panggil dia Bun. Bun sibuk membina pagar di sekitar dusun. Bun kata, sekiranya kamu, Akbar, ingin keluar dari tanah ini, kamu harus membayar saya 10% daripada semua keuntungan kamu. Bun bukan pemilik tanah tempat dusun. Akbar telah menghabiskan 30 tahun untuk mencucuk kebun. Atas rasa kecewa, tetapi untuk menyelamatkan gadai janji, rumahnya dan kehidupan anak-anaknya, Akbar terpaksa menyerahkan 10% itu kepada Bun yang sekarang telah menjadi penjaga pintu. Akhirnya penjaga pintu berkata, saya menuntut 30% hak milik kebun anda dan ini bukan satu permintaan. Jadi Akbar berikan 30% itu kepada Bun. Bun merasa terkilan kerana 30% terlalu sedikit. Oleh itu Bun berkata kepada Akbar, kamu hanya akan memasuki atau keluar dari tanah ini dengan izin saya. Bukan itu saja, saya mau terlibat dalam perniagaan anda. Saya mau melihat akaun-akaun anda supaya anda tidak menipu saya. Bun memaksa Akbar untuk menandatangani kontrak bahawa Akbar akan terus membuat kebun tersebut menghasilkan keuntungan yang tinggi. Oleh itu, Bun menjadi pemilik sebahagian dari kebun tersebut. Bun selalu bercuti. Bun membeli kereta mewah dan rumah yang besar. Bun menegaskan kerabatnya bekerja kebun. Dia mahu anak-anak dan rakan-rakan anak-anaknya duduk di lembaga syarikat milik Akbar yang memiliki kebun. Wang untuk semua ini dikeluarkan dari keuntungan kebun. Namun, untuk mencapai keuntungan itu, Akbar dan keluarganya patah hati bekerja di kebun semakin banyak. Akbar harus membayar kos semua bahan-bahan dan tenaga kerja yang menjadikan kebun berkembang maju. Akhirnya, Akbar menyadari bahawa margin keuntungan setelah apa yang diambil oleh Bun dan saudara maranya tidak cukup untuk membayar mesin, peralatan, kaki tangan kebun. Permintaan Bun semakin bertambah. Untuk meneruskan perniagaannya, Akbar menggunakan bahan yang lebih murah. Jadi, Akbar pertama mula mengurangkan kualiti baja. Dia mencari baja yang murah, yang diselitkan dengan bahan kimia berbahaya. Kualiti bahan telah turun. Bun pula naikkan harga barang-barang. Kemudian Bun menegaskan anak-anaknya menjalankan penuaian. Sebilangan keuntungan dusun pula secara misteri hilang. Bun kelihatan sebaliknya. Saudara mara Bun juga mengawal pekerja-pekerjanya. Sementara itu, pekerja-pekerja Bun tidak melakukan tugas dengan baik. Bun mengatakan bahawa dia dan saudara mara dia bekerja terus terlalu keras untuk mendapatkan sedekah 30%. Bun menuntut dan mendapat 55% hak milik dan dusun tersebut. Dan Bun dan saudara maranya menaikkan gaji mereka sendiri. Akbar terpaksa mula mengurangkan pendapatannya sendiri dan pendapatan isteri dan anak-anaknya. Kemudian pada satu hari Akbar telah menyedari kebodohannya. Dia melihat semua usaha diambil alih oleh Bun dan keluarganya. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi dia sudah cukup.
Akbar berkata kepada diri sendiri, sekiranya saya bekerja keras di kebun, saya dan anak-anak saya akan dijadikan hamba dan mengalami penghinaan ini. Baik kita mencari padang rumput lain. Akbar menghantar anak-anaknya belajar ke luar negara. Dia menetap di negara lain di mana dia terdapat mengelakkan orang-orang seperti Bun. Bun rasa dia telah berjaya. Sebaik-baiknya anda keluar, kata Bun, kerana anda bukan sebahagian dari kebun. Bun kini memiliki hak milik kebun yang beroperasi di sepenuhnya. Akhirnya kebun diabaikan dan menghasilkan hasil yang tidak berkualiti. Produk dijual dengan harga yang rendah, permintaan barang-barang juga jatuh, perniagaan Bun digulung. Bun menyalahkan Akbar kerana meninggalkannya kerana tidak berterima kasih. Inilah yang akan berlaku kepada mana-mana ekonomi dunia yang gagal. India adalah salah satu contoh yang baik. Juga Uganda. Tak lama kemudian Malaysia juga akan ke tempat yang sama. Pernahkah anda terfikir bahawa keseluruhan ekonomi kita berdasarkan satu logik yang tidak praktikal? Sekiranya ia diteruskan seperti sekarang, ia ditakdirkan untuk gagal dan gagal dengan teruk. Akbar dan Bun tidak mewakili mana-mana kaum. Ini hanya satu cerita. Pikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dan selamat sejahtera.